Okey, seterusnya kita akan masuk kepada soalan 15. Okey, soalan 15 dia nak kita huraikan. 15. 16, okey. Okey, soalan 16 dia kata A prime ialah imej bagi objek A di bawah gabungan transformasi PQ. Perihalkan selengkapnya transformasi Q dan P bagi setiap yang berikut. Maksudnya, dia bagi gambar, dia bagi imej yang ni, dia bagi imej dari sini. Okey, dia bagi kamu yang terakhir yang ini. Ini adalah imej. Ini adalah objek. Okey, tapi sebelum dia jadi imej ni, dia ada dua kali transformasi, iaitu transformasi PQ. Maksudnya dia buat yang Q ni dulu, kemudian dia buat P. Jadi, apa yang soalan ni nak? Dia nak kamu terangkan. A ni jadi yang kecil ni, jadi yang ini ni. Okey, yang ini ni. Apa dia punya penjelmaan? Dia nak kamu huraikan. Dia nak kamu ceritakan. Itu jenis translasi ke? Itu jenis pembesaran ke? Itu jenis putaran ke? Ataupun itu jenis pantulan. Jadi dia apa yang kamu kena buat kat sini, kamu kena tengok pattern dia. Dia berubah tu macam mana. Okey? Okey, jadi untuk translasi ni, untuk contoh ni, Q tu dia dapati itu adalah pembesaran pada pusat dengan faktor skala 3. Okey, P adalah translasi. Jadi sebelum apa-apa cikgu nak kita belajar macam mana kita nak huraikan penjelmaan. Okey. Okey, yang pertama translasi. Translasi kena tulis translasi apa-apa X dan Y. Okey, translasi ni semudah je. Translasi X, Y. Maksudnya yang ini kita kena tengok dia gerak ke kiri berapa, ke kanan berapa. Kiri atau kanan. Yang Y ni atas ataupun bawah. Okey. Kalau atas dengan kanan dia positif. Kalau kiri. Kalau kiri dengan bawah adalah negatif. Tu kena cakap lah. Translasi apa-apa. Yang kedua, kita nak cerita tentang pantulan. Pantulan ni senang je. Pantulan, okey, pada paksi X ke, pada paksi Y ke. Kamu boleh tengok contoh-contoh yang sebelum ni. Ataupun pada garis ke, garis X sama dengan 3 ke, pada garis Y sama dengan 10 ke. Okey. Yang ini kena terangkan, kena huraikan. Paksi X ke, paksi Y ke, garis ni ke, garis ni. Okey, yang ketiga, bila kita buat, kita nak ceritakan tentang putaran. So, yang first putaran kita kena cerita putaran. Okey, yang kedua kita kena cerita dia 90 darjah ke, 180 darjah ke. Okey? Biasanya dua ni je. Okey, lepas tu yang ketiga kamu kena cerita arah jam. Arah jam ke ataupun arah lawan jam ke. Dan lagi satu kamu kena cerita pada pusat. Pada, dia mesti ada pusat dia. Pusat dia mesti koordinat lah. Okey, so untuk putaran dia ada empat key point penting. Putaran, sudut, arah jam atau lawan jam dan pusat. So ada 4 kat sini. So katalah kamu huraikan tak lengkap. Katalah kamu huraikan putaran 90 darjah. Mungkin dapat 1 markah saja. Tapi kalau kamu cakap putaran 90 darjah arah jam pada 21. Okey, dapat markah yang penuh.
Okey, seterusnya untuk pembesaran. Okey, pembesaran yang pertama kamu kena kata pembesaran lah. Tak kisah sama ada dia kecil ke dia besar ke, dia tetap pembesaran. Tu yang pertama. Yang kedua kamu kena cakap apa? Pusat. Pembesaran pada pusat ataupun pada titik. Okey. Apa-apa. Okey, ni yang kedua. Dengan faktor skala. Okey, faktor skala 3 ke? Faktor skala 1/2 ke? Okey, ni yang ketiga. Bila huraikan pembesaran, dia ada 3 key point penting. Pembesaran, titik dia apa, faktor skala dia apa. Okey, itu sahaja. Okey. Jadi untuk soalan 15. Okey, 15A ni kita boleh main teka-teka, okey? Okey, sama ada okey, kalau kita sekarang ni dia nak buat 2 penjelmaan, bukan satu. Kalau satu ni terus ke sini mungkinlah dapat translasi. Kita tahulah ini adalah translasi. Tapi sekarang sebelum dia jadi A prime ni, dia jadi sesuatu dulu. Okey, dia jadi sesuatu dulu. Dia jadi sesuatu, kemudian baru dia jadi ni. So, sebab Q, PQ, maksudnya kena cari Q ni dulu, lepas tu baru cari Q. Okey, untuk yang ini, okey, kita tengok kepada jawapan dia lah, senang nak tunjuk dekat kamu. Okey, untuk soalan 15A. Okey, 15A. Okey, okey, untuk 15A. Okey, yang pertama okey, 15A. Okey. So 15A, sorry, soalan 16. Okey, 16. Okey, 16. Maksudnya yang pertama tu Q ni adalah dia buat pantulan pada garis X sama dengan 1. Maksudnya dia dapat kat sini. Kemudian dia dapat putaran kat sini. Okey. Nak tak nak kamu kena try and error. Okey. Kamu kena cuba jaya. Kadang-kadang soalan macam ni dia mudah sebab apa? Dia terbuka. Maksudnya dia mungkin ada 2 jawapan yang boleh diterima. Okey? Maksudnya tak semestinya dia buat pantulan putaran ataupun mungkin dia buat translasi, tapi dalam soalan yang sama mungkin ada 2 jawapan. Okey? Untuk 16A, pantulan pada garis X1, X sama dengan 1, putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 65. Okey, untuk soalan 6B. Okey. Soalan 6B. Okey, yang ini. Okey. Okey, yang ini sebelum dia jadi ni, kita boleh agak-agak. Ni yang ni bentuk dia pantulan kan. Yang ni ke sini. Dia lebih kepada pantulan. Tapi dia dibesarkan. Dan dibesarkan. Agak-agak kita boleh cuba teka. So, mula sekali dia mungkin akan jadi pantulan. Mungkin dia sebelum dia jadi yang besar tu, dia jadi yang ini dulu. Okey. Ni Q. So, kita boleh kata yang ini adalah pantulan pada paksi apa tu? Paksi Y. Okay. Kemudian daripada yang ni, yang kecil warna merah ni, dia jadi besar. So, kita tulislah pembesaran. Sekurang-kurangnya kalau tak tahu langsung pun tulis saja pembesaran. Okey, kemudian macam mana kita nak cari titik dia? Okey, nak cari titik pembesaran, kita mesti tahu. Kita kena sambungkan titik dia. Nampak? Sambung sini. Ni kan? Sambung sini. Okay. Sambung yang ni pula.
pusat dia tu dekat sini. So, apa koordinatnya? Koordinat dia adalah 2, 3. Okay, so pembesaran pada pusat 2, 3 dengan faktor skala berapa? Okey, sisi ni 2, sisi yang ini 4. So, maksudnya dengan faktor skala 4 bahagi 2 berapa? 2. So, dengan faktor skala 2. Dah. Itu untuk soalan B. Okey, untuk soalan C, kita tengok juga. Okey, untuk soalan C. Okey. Okey, untuk soalan C, penjelmaan PQ. PQ maksudnya Q dulu. Okey, yang Q ni adalah pantulan pada paksi X. Kita nampak dia jadi besar kan? Bila dia jadi ni soalan C ni macam soalan B. Okey? Okey, soalan C ni macam soalan B. Okey, jadi kita kena cari dulu yang dia pantul. Sebelum dia jadi besar, dia pantul dulu baru dia jadi pembesaran. Jadi ingat macam mana kita nak cari titik. Macam mana kita nak cari titik. Okey, C. Macam mana kita nak cari titik. Okey, yang ni dia buat pantulan tu dekat sini. Okey, so dia buat PQ, dia buat Q dulu lah. So, Q dulu lah. So, maksudnya pantulan pada paksi dia bantu kat sini. Okey, ini. So, dapat yang ini. Okey, ini jadi ni adalah Q. Sekarang dia daripada sini nak jadi ni, yang besar ni. Okey, so macam mana kita nak cari titik? Kita sambungkan titik-titik dia. Yang ini kita sambung dengan yang ini. Okey, sorry. Okey, ini bukan. Yang ini kita sambung dengan yang ini. Yang ini kita sambung yang ini. Yang ini kita sambung. Nanti kamu akan dapat titik dia pada kat depan ni. Pada 12 negatif 2. Okay, dekat sini. 12 negatif 2 kat sini. Bila kamu tarik panjang, tarik sampai kamu jumpa pusat dia kat sini. So, kat sini adalah 12 negatif 2. So, jadi macam mana nak buat untuk pembesaran? Pembesaran pada titik ataupun pembesaran pada pusat. Pusat boleh, titik boleh. 12 negatif 2 dengan faktor skala berapa? Okey, macam mana kita nak cari faktor skala? Kita kena tengok panjang sini berapa. Cari panjang yang boleh ditengok. Okey, panjang kat sini 4. Okay, dekat image kita ni. Okey, dekat kita ambil salah satu sisi yang senang kita cari. Kat sini 4, dekat gambar kita tadi tu 2. So, 4 bahagi 2. Maksudnya image bahagi dengan objek. Tengok balik nota-nota yang sebelum ni ataupun video yang sebelum ni. 4 bahagi 2. So, 4 bahagi 2, 2 lah. So, faktor skala dia 2.
So, kamu dah dapat full mark. Kalau 4-4 lah maka kamu dapat macam ni. Okey? Okey, seterusnya untuk soalan D. Okey, untuk soalan D. Okey, penjelmaan P adalah penjelmaan P adalah dia buat PQ kan? So Q dulu. Pembesaran pada pusat 6 negatif 2 dengan faktor skala negatif 2. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, dia mengecil daripada sini, daripada sini ke sini. Okey, dia daripada kecil ke besar. So maksudnya pembesaran pada titik yang ni kena cari titik sambungkan. Macam mana nak cari titik macam tadi, sambungkan sisi yang sama, kamu akan dapat pusat dia 6 negatif 2. Okey, nak tahu berapa faktor skala dia, kena tengok dia punya sisi. Imej bahagi objek. So 4 bahagi 2, 2 lah. Tapi disebabkan dia adalah apa kata? Sisi yang bertentangan. Okey. Okey, so kat sini, okey. Daripada A ni nak jadi ni, dia bagi penjelmaan P. Okey, kalau kat sini kita boleh tengok dia jadi pembesaran pada titik apa. Macam mana kita nak tahu, kita kena sambungkan titik-titik ni. Setelah ini A, B, C, D. So kat sini pun adalah A, B, C, D. So bila kita sambungkan, kita sambung titik tu kita akan dapat pusat dia dekat 62. Pembesaran pada pusat 6 negatif 2 dengan faktor skala kena tak sisi dia berapa? Sini 4, sini 2. So 4 bahagi 2, 2. Tapi disebabkan oleh dia bertentangan pasti, kita kena letak negatif. So yang ini adalah Q yang salah. Kita buat Q dulu. So daripada yang ini nak pergi ke sini, A prime ni di bawah penjelmaan yang mana satu, ni adalah pantulan. Pantulan pada garis. Okey, garis dia dekat mana? Dekat sini, dekat X6. So pada garis X sama dengan itulah. Okey, untuk soalan D. Okey, so itu saja untuk hari ini.